Assalamualaikum dan selamat petang. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JKTU PPP HCTM, khususnya Encik Wahid, Encik PPP Abdul Wahid atas jemputan untuk saya menyampaikan sedikit CME pada petang inilah. Jadi pada petang ini saya PPP Muhammad Tamizi Syafiee daripada Unit Pra Hospital Jabatan Perubatan Kecemasan HCTM ingin menyampaikan satu CME yang bertajuk Snake Bite. Baik. Jadi di dalam CME pada hari ini kita tengok sikit overview daripada slide saya lah pada hari ini. Pertamanya kita akan tengok berkenaan mortality dan mobility berkenaan snake bite. Lepas tu kita akan bincangkan sedikit berkenaan spesies ular yang berada di Malaysia, spesies ular yang berbisa dan tidak berbisa. Lepas tu kita akan tengok juga clinical assessment dan juga diagnosis, sign and symptom secara general, treatment, antivenom. Antivenom ni bila kita bercerita tentang snake bite, antivenom ni memang takkan boleh lagi lah. Memang kita akan cerita sikit pasal antivenom lah. Juga berkenaan apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang kita dengar berkenaan mitos. Mitos kan banyak. Jadi kita akan bercerita sikitlah apa yang kita boleh buat dan apa yang tak boleh buat bila kita terkena gigitan ular. Baik. Okey. Ini adalah data yang saya dapat daripada KKM, guideline KKM berkenaan treatment snake bite. So daripada data ni adalah daripada 2010 sehingga 2014. Jadi daripada data ni kita boleh tengok sebenarnya kes-kes kematian akibat daripada gigitan ular tak banyak sangat. So bila kita tengok daripada 2014 ada satu kes saja yang melibatkan kematian, 2013 ada 2, 2012 ada 6. So saya kira ni kes yang tak banyak lah. Tapi kes banyak, kes kematiannya tak banyak lah. Baik, daripada jadual ni juga sebenarnya bila kita tengok taburan kes gigitan ular ni, dia lebih bertumpu kepada negeri-negeri di utara macam Kedah, Perlis, boleh tengok Kedah ni daripada 2014 sampai 577, 2014 Perak sampai 460. So Perlis pun kalau bukan banyak juga sebab dia negeri dia kecil. So 108 ni dikira banyak untuk negeri Perlis yang kecil lah. Baik. Okey. Okey, di Malaysia ada lebih kurang 159 spesies ular, yang mana lebih kurang 41 daripada 159 spesies ni adalah spesies ular yang berbisa. 20 adalah land snake lah kebanyakannya. 21 ni adalah sea snake species. So banyak juga spesies ular yang berbisa di Malaysia. Baik, di Malaysia ada beberapa family. Jadi ular ni dia ada kategori, dia ada family dia sendiri lah. So di Malaysia ni yang glamournya dia ada empat keluarga lah kita panggil. Satu kita panggil Elapidae, Viperidae, Pythonidae dan juga
Natricidae. Baik. So kat sini nanti kita akan tengok beberapa jenis ular yang berada di dalam family keempat-empat ni lah. Okey. Baik. Di antara keempat-empat family ataupun keempat-empat kategori lah, kategori ataupun family, dia sebenarnya banyak dia banyak spesies, tapi yang saya letak dalam slide ni ada beberapa jenis yang kita katakan ular-ular yang popular, yang ular-ular yang senang dijumpai lah. Baik, antara ular-ular yang berada di bawah elapid ni, elapid snake yang paling glamour ni, okey, ni antara ular-ular yang glamour lah. So ular yang pertama ni adalah Melayu kerik ataupun ular katam tebu. Yang kuning ni ular katam belang ataupun bandit kerik. Tapi ada juga sesetengah kampung, dia panggil yang kuning ni adalah ular katam tebu. So yang putih ni ada yang dia panggil ular katam payung. So terpulang, tapi kedua-duanya adalah sangat berbeza, dan kedua-dua ni adalah kita panggil potentially dead lah. So bila terkena ni ada potentially dead, memang ada potential untuk life threatening punya condition lah. Okay. Okay, so yang ini ular katam kepala merah. Yang ini adalah ular pantai biru, Blue Malayan Coral Snake. Kedua-dua ini adalah jenis ular di bawah elapid juga, tapi kedua-dua ni biasanya dijumpai di kawasan tanah tinggi. So macam orang yang selalu hiking, memang dia orang akan selalu jumpa ular-ular macam ni lah. So untuk makluman juga, kalau ular pantai biru ni nama je ular pantai biru, tapi dia memang biasanya dijumpai di kawasan tanah tinggi lah. Dan ular pantai biru ni juga adalah ular yang sampai sekarang masih lagi tiada aktiviti untuk ular pantai biru ni. Okay. Okay, so yang ni ular senduk. Okay, so yang ni ular senduk yang biasa dijumpai di kampung-kampung lah biasanya. So ular senduk, nama saintifik dia adalah Najah Kautia. So yang ni adalah ular senduk sembuh, Najah sumatrana. So yang Sumatran spitting cobra ni dia special sikit sebab dia boleh speak, dia boleh menyembuh. So bila berjumpa dengan ular-ular macam ni, sangat-sangat kita perlu sangat-sangat berhati-hati ya. Okay. So yang ni dua-dua adalah king cobra, dua-dua ni adalah king cobra. So yang ni memang sangat glamour lah. Aku cakap sangat glamour tapi kebiasaannya king cobra ni kebanyakannya dijumpai di sebelah pantai timur, di sebelah Terengganu, Kelantan. So king cobra ni dia punya, kalau king cobra yang dewasa dia boleh sampai mencecah, dia punya besar tu boleh mencecah sampai ke 12 ke 13 kaki. So ular tedung selah ni memang adalah orang cakap amat digeruni lah oleh kita semua. Dengan karakternya dan garang tu, memang kita bila jumpa dia, kalau boleh elak kita elak lah. Okay. Okay. So di dalam so yang ni adalah Viperidae. So dalam kumpulan Viperidae ni ada banyak jenis, tapi yang saya senaraikan sini yang glamour, yang banyak dijumpai lah. So yang ni ular kapak bodoh, Malaya pit viper. Yang ni ular kapak tokong. So ular kapak bodoh ni pun kebanyakannya yang ni kebanyakannya ular kapak ni banyak di habitat ni banyak dijumpai sebelah utara. So bila tengok dia punya fizikal ni, seakan-akan tanah, seakan-akan daun kering. So
Baik, so ini adalah ular kapak bodoh yang ni adalah potentially dangerous lah. Dia bukan potentially dead tapi potentially dangerous. Pun bahaya juga, bahaya juga. So kita tengok next slide. Okay, so yang ni adalah kumpulan daripada python ni dia. Yang ni adalah ular sawo batik, yang ni adalah ular sawo darah. So ada beberapa lagi jenis ular sawo. Ular sawo ni banyak jenis sebenarnya. Ada beberapa jenis lagi. Yang saya letak ni memang ular sawo batik memang selalu dijumpai lah. Ular sawo darah ni pun agak glamour tapi saya pun tak pernah jumpa lagi ular sawo darah. Okay. Okay. So di dalam kumpulan Nitricidae ni ada beberapa jenis juga. Tapi yang ni yang dua ni agak special sebab kedua-dua ni dia kalau kena gigitan dia agak special sikit. Dia boleh menyebabkan koagulopati. So yang ni baik, bisa daripada ular yang daripada kumpulan Nitricidae ni dia boleh menyebabkan koagulopati pada darah kita lah. Sebab tu kadang-kadang bila ada kes-kes snake bite, kadang-kadang bila ada kita boleh tengok ada doktor yang akan ambil blood investigation macam FBC, PT, INR, so dia boleh rules out lah berkenaan mungkin ada terkena gigitan daripada kumpulan mungkin terkena gigitan daripada ular yang daripada kumpulan Nitricidae ni. Okey. Okey. Berkenaan ular yang ular yang berbisa dan tidak berbisa. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada peraturan, dia tak ada bukan senang sebenarnya nak menentukan nak menentukan ular ni adalah berbisa atau tak berbisa, melainkan ular yang biasa kita tengoklah macam ular sawa kita tahu memang confirm lah tak berbisa. King cobra ataupun ular kapak, so memang kita tahu ular-ular ni berbisa. Tapi macam mana kita nak tahu ular, kalau kita jumpa ular yang mungkin jarang kita jumpa, so kita tahu ular ni berbisa ke tak berbisa. So memang agak susah, memang susah sebenarnya. Baik. Okey. Apa yang saya sharekan di sini berkenaan fizikal ular-ular yang berbisa ni. Okey, kat sini dia ada triangular head, elliptical pupil, heat sensitive, retractable fangs, venom dart, venom gland. Sebenarnya kita boleh guna pakai sebagai rujukan lah, tetapi bukan 100% lah. Sampaikan kalau kita tengokkan okay. So yang ni ada beberapa so yang ni ada yang mengatakan fakta yang saya share tadi, ada yang kata fake sebab baik, ada yang kata apa yang saya share ni dia cakap benda ni fake je. Sebabnya fizikal yang kadang kita jumpa fizikal kepala macam ni. So kita kalau ikut daripada sini dia berbisa. Tapi ada je sebenarnya ular yang tak berbisa kepala macam ni. So macam ni juga. Ada je sebenarnya ular yang berkepala macam ni, rounded head. Kalau tu kan non-venomous snake, tapi sebenarnya dia berbisa. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu sebenarnya ular ni berbisa ke tak berbisa? So macam kalau kita tak pasti ular ni berbisa tak berbisa, ada orang cakap kalau kita dah kena gigitan ular ni,
ular tu kita boleh bawa ke hospital sebagai kita nak tengok ular apa yang dah gigit kita ni, sebab antivenom yang sebab antivenom ni boleh diberi bila kita tahu dan betul-betul confirm ular apa yang dah gigit tu lah. Kalau tak dapat bawa ular pun sebenarnya untuk zaman sekarang kan dah banyak kamera, dah banyak smartphone, so kita boleh je ambil gambar ular tu tanpa bawa ular tu ke hospital. So nak ambil gambar dia pun sebenarnya dia ada cara dia. So kita boleh ambil gambar daripada atas, daripada bawah ular, kalau ular tu dah matilah, ular tu dah mati. Lepas tu ambil gambar kepala ular tu daripada atas, dekatkan kamera dengan kepala ular, dan kita ambil gambar untuk ditunjukkan kepada pegawai perubatan lah. Baik, kalau kat sini dia ada mark bila ular gigit lah, bila ular gigit. So pun ini pun sebenarnya ini yang dia buat ni sebenarnya dia ular yang gigit, tapi ular yang dia eksperimen ni dia buat atas benda yang statik lah. Tapi yang apa yang kita perlu faham, bila kita kena gigitan ular, biasanya bukannya satu kepala ular yang gigit, biasanya separuh, dan biasanya ada juga slash pun ada juga, nampak slash je, tapi sebenarnya kena gigitan ular. Seterusnya adalah berkenaan clinical assessment lah. Apa yang kita boleh buat assessment apabila kita terkena gigitan ular. Baik, pertama sekali semestinya kita kena ambil history taking lah. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita tahu, antara history taking yang perlu kita ambil adalah bila terkena, bila tarikh dan juga time terkena gigitan ular. Okey, sebab apa benda ni penting? Dia adalah untuk dia adalah untuk kita tahu dan juga untuk monitor progression sign of symptom lah. So kalau dia kena semalam ke, so kita boleh tengok dia punya progression sign and symptom. Lepas tu kita boleh lepas tu dari history juga kita kena tanya di mana terkenanya gigitan ular. So daripada sebabnya ada setengah ular ni, kalau setengah ular ni kita tahu habitat dia. Okay, so daripada lokasi tu, so kita tahu kemungkinan ular-ular yang berada di tempat yang dikena. So macam dia cakap, dia kena gigit dekat atas gunung. So adalah beberapa ular yang berkemungkinan yang habitat dia tu berada di yang aras tinggi lah. Okay. Lepas tu kita juga kena tanya bagaimana detail event of the bite. So di sini kita kena tanyalah behavior ular tu, dia ada keluar huding ke ataupun ada spitting ke. Lepas tu juga kita juga kena tanya berapa banyak tempat yang kena gigitan ular tu. So kena tanya juga ular tu apa jadi pada ular tu, bunuh ke, lari ke, ataupun tangkap ke. So semua tu kena tanya juga. Lepas tu kena tanya juga di mana tempat yang terkena gigitan tu, adakah di kaki ataupun di kepala, di tangan. Okey. Lepas tu apa yang dia dah buat treatment dekat kalau daripada patient ni daripada primary health facility, apa yang dah treatment yang dah dapat di klinik lah. Okey. Kita juga kena tanya anaphylaxis risk lah.
adakah pesakit ini ada allergies ataupun ada history sebelum ni, memang dah pernah kena snake bite ataupun memang dah pernah dapat anti-venom ke sebelum ni. Sebelum tu kena tanyalah. Baik. Baik, clinical features ni. Okay. Symptom and sign vary according to the species responsible for the bite, size, age, and the amount of venom injected. Okay. Baik, sign and symptom ni sebenarnya dia akan berkait rapat dengan spesies yang kena, spesies yang gigit kita, size dia, lepas tu sign symptom juga dia berkait rapat dengan amount of venom injected. So berapa banyak venom tu injected, tu semua berkait rapat dengan sign and symptom lah. Okey. Baik, jika ular yang menggigit tu tidak diketahui jenis dia ataupun spesies dia, pesakit ni perlulah diobserve selama at least 24 jam lah. So untuk condition of the emerging pattern of symptom. So daripada 24 jam ni dia akan monitor daripada symptom, sign. Lepas tu dalam 24 juga dia akan buat blood test semualah. Okey. Okay. Ini adalah clinical ataupun clinical features secara generalnya bila terkena gigitan ular. So biasanya akan mengalami nausea, vomiting, malaise, abdominal pain, weakness, drowsiness dan juga prostration. Okey, simptom ni sebenarnya dia tak spesifik, sebabnya ada setengah spesies ular ni dia ada spesifik simptom. So ada setengah ular ni kadang dia ada spesifik simptom. So bila dia gigit, kita memang tahu ular ni yang gigit, sebab ada setengah ular ni memang dia special sikit. Okey. Baik, di samping tu juga antara clinical feature lain adalah visual disturbance, dizziness, fainting, lightheadedness, collapse, shock, hypotension, cardiac arrhythmias, and pulmonary edema. So sama juga. Okay. Ada setengah ular ni, dia punya gigitan tu dia boleh menyebabkan bleeding serta clotting disorder. Okay. So ini adalah antara tanda-tandanya, iaitu problem bleeding from bleeding. Dia ada problem bleeding daripada bitten side tu, daripada tempat side digigit tu, dia ada problem bleeding lah. Okay. Ada conjunctiva, ada oral cavity bleeding, petechial, lepas tu ada bleeding from occult side juga. Sebenarnya dia boleh membawa kepada gastrointestinal, urinary, intracranial bleeding. So daripada situ kena monitor juga dia punya urine lah. Kadang ada hematuria, ada antepartum hemorrhage kalau patient tu yang pregnant. Okay. Okay. Dari segi neurological pula, pesakit boleh dapat simptom-simptom lain, ptosis, external ophthalmoplegia, paralyzed facial muscle, lepas tu boleh juga nasal voice dia bertukar, aphonia dan juga dysphagia. Okey. Ada setengahnya bila dalam keadaan teruk, dia boleh pesakit mangsa ni boleh menjadi susah nak menelan. Okey. Lepas tu dia akan
Okay, ptosis ataupun weakness of the upper eyelid. Okay, dia untuk buat ujian ptosis ni dia senang je sebenarnya. Ada tiga step lah. Kita letakkan, kita holdkan finger atau pen depan mata patient tu. Kemudian kita suruh dia follow. Kita suruh dia follow pen ataupun jari. Okay, lepas tu follow jari atau pen tu, minta dia jangan gerakkan kepala lah. Okay, so kalau okay, baik-baik, ada masalah lain sikit. Okay, macam ni. Untuk buat ujian ptosis ni ataupun weakness of the upper eyelid, biasanya kita akan minta pesakit ni follow kita punya jari. So jari ni kita naikkan ke atas ke bawah dan minta dia ikut kita punya jari ni lah ataupun pen, kita naikkan ke atas dan ke bawah tanpa menggerakkan kepala. So kalau ptosis ni present, upper eyelid ni dia sama ada reduce, gerak sikit ataupun tak gerak langsung. So itu adalah menunjukkan pesakit ini mengalami ptosis lah. Okay. Pun sama juga untuk ujian external ophthalmoplegia, weakness of the extraocular eye muscle, kita holdkan kita punya jari ataupun pen depan patient, kemudian kita suruh dia ikut kita punya jari tu. Okay. Kita pusingkan ataupun apa pergerakan kiri ke kanan. So kalau present, if external ophthalmoplegia ni present, affected eye ni dia tak boleh follow. Dia tak boleh follow kita punya pergerakan, dia tak boleh follow kita punya pergerakan tangan ataupun jari ni. Okay. Okay. Ini adalah critical features apabila dia melibatkan musculoskeletal and juga renal lah. So biasanya pesakit akan mengalami generalized severe myalgia, stiffness, tenderness, lepas tu urine dia akan bertukar kepada yang gelap, dan juga pesakit akan mengalami oliguria dan juga anuria. Okay. Okay. Berkenaan treatment, okay, untuk treatment, biasanya bila pesakit sampai ke triage, pesakit yang possible systemic and local, kemungkinan dia punya bisa tu dah melibatkan sistemik ataupun local envenomation, kita boleh triage pesakit kepada critical ataupun red zone lah. Patient yang asymptomatic patient, kalau yang tak ada asymptomatic, kita boleh manage di subcritical ataupun yellow zone saja. Okay. Baik, ini adalah apa yang kita boleh rapid clinical assessment, yang apa yang kita boleh buat lah. Pertamanya kita kena tengok airway patency dia, sebab setengah ular ni dia punya bisa tu boleh menyebabkan setengah ular ni dia punya bisa, dia punya venom tu dia boleh menyebabkan weakness kepada otot-otot kita. Kita takut dia efek kepada respirasi punya otot lah. So sebab tu kita kena monitor punya airway patency. Kemudian kita tengok juga dia punya breathing effort, ada poor respiratory effort ataupun ada tachypneic ke apa ke, circulation. So kita boleh tengok look for evidence of shock and bleeding. So kita mungkin boleh tengok dia punya CRP ke, boleh tengok dia punya patient ada pallor ke tak pallor. Lepas tu kita boleh tengok juga pada disability of nervous system lah. Kita tengok dia punya consciousness level dan juga muscle weakness.
Okay. Lepas tu kita boleh juga exposure and environmental control. Okay. Okay. Ini adalah general management yang kita boleh buat lah. So position the affected limb in a neutral position or at the same level as the heart. Okay. So bila terkena gigitan ular, macam terkena dekat kaki ataupun tangan, kita mestilah position dia punya kaki ni at least sama level dengan kita punya jantung. So kita naikkan limb tu biar sama satu paras dengan jantung. Okay. Prophylactic hydrocortisone and antihistamine are not recommended. Baik, untuk hydrocort, antihistamine ni memang tak recommend. Kita hanya bagi bila pesakit tu mengalami tanda-tanda alergi ataupun ada anaphylactic shock lah, baru kita bagi. Sebab bukan semua kes kita perlu bagi antihistamine ni. Okay, hanya yang pesakit yang ada alergi ataupun tanda-tanda anaphylactic shock barulah kita bagi. Okay. Okay, dalam kes-kes pit viper snake bite, IM injection perlu dielakkan lah. Perlu dielakkan untuk mengelakkan hematoma formation. Okay. Sebab apa? Sebab patient potentially risk of coagulopathy. Okay. So dalam kes-kes pit viper snake bite ni, oral ataupun IV route is preferred. So kena pastikan. So kalau kita tahu patient ni memang dah kena snake bite by pit viper, kita jangan sesekali bagi apa-apa ubatan melalui IM lah. Yang penting apa-apa kena bagi melalui oral ataupun IV. ATT juga pun boleh dibagi, tapi ATT ni kita kena tengoklah. Kalau dia dah kadang setengah patient tu memang mungkin dia pernah accident sebulan lepas dah dia dapat ATT, so sebenarnya ATT tak perlu bagilah. Tak perlu bagi. Okay. Eye irrigation ni untuk kes-kes yang terkena spitting cobra. So kalau terkena, kita boleh buat air irrigate menggunakan normal saline 5 ke 10 liter pun boleh pakai. Analgesic pun boleh bagi, tak ada masalah kalau kita pesakit tu. So analgesic macam biasalah, kena tanya dia punya history of allergy tu semua. Okay. Antivenom pun boleh bagi, so if indicated lah, kalau perlukan antivenom kita boleh bagi. So nanti dekat last nanti kita tengok antivenom, dia punya indication of antivenom. Blood therapy kalau dalam cases yang perlukan blood lah. Okay. Baik. Apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okay. Yang ni banyak mitos sebenarnya. Okay. Okay. Apa yang kita tak boleh buat. Okay. Take the patient to bomoh lah, to bomoh. So kali kita dalam perubatan moden ni memang kita tak benarkan pesakit ni bawa pesakit dia bawa kepada bomoh. Lepas tu sat debu ni kita tak boleh. Kalau tengok dalam filem banyak yang dia gigit, lepas tu dia sat debu tu sebenarnya itu adalah sangat-sangat mitos. Lepas tu cut the wound open. So dekat bitten bite tu kita buat incision ke apa ke, kononnya untuk mengeluarkan bisa. So sebenarnya sangat-sangatlah tak betul. Okay. Lepas tu juga kita buat tourniquet. Okay, kena dekat kaki, so kita tourniquet kan dia dekat lutut. So itu adalah satu tindakan yang salah. Kita kan necrosis pula tisu-tisu kaki tu. Burn the wound, kita bakar pakai lighter ke apa, so semua tu semua tak boleh buat. Apply herbal paste over the wound. Pun tak boleh juga. So ada herbal kita letak dekat area wound tu. Apa yang kita boleh buat, senang je. Immobilize the affected limb,
apply basic first aid. So kita boleh cuci. Sebenarnya tak perlu sabun pun, kita cuci dengan air biasa pun dah cukup, air bersih, air mineral ke apa ke, dan terus bawa ke hospital lah berdekatan. Okay. Okay. Antivenom. Okay. So antivenom ni sebenarnya antivenom ni sedikit berkenaan antivenom ni. Seperti mana yang kita tahu, antivenom ni dia terbuat daripada bisa ular tu sendiri. Sebab itulah pentingnya pegawai perubatan nak tahu ular apa yang dah gigit mangsa ni. Sebab dia apa? Sebab dia orang tak nak tersilap bagi antivenom. So perlu difahami juga antivenom yang ada di Malaysia ni kebanyakannya diimport daripada Thailand kalau tak silap saya. Daripada Thailand, ada juga yang dibuat di Malaysia. Dan antivenom yang ada di Malaysia ni dia hanyalah untuk spesies ular berbisa di Malaysia saja. So kalau ada ular-ular eksotik yang mungkin dia seluduk bawa masuk Malaysia, tiba-tiba mangsa tu kena gigit pula, datang ke hospital, so dia orang minta antivenom untuk ular yang eksotik pada negara mana-mana tak, so, memang tak ada. Sebab apa yang ada di Malaysia adalah untuk spesies ular berbisa di Malaysia sahaja. Okay, so sebab ada kes baru-baru ni, ingat dalam 2-3 bulan lepas juga, kes di mana seorang warga Afrika ni dia seluduk bawa masuk ular kapak Afrika. So masa mengendalikan ular tu, dia kena gigit pula. Datang ke tempat kita, memang tak adalah antivenom tu. Saya faham antivenom ular tu ada dekat Singapura saja. Apa yang jadi akhirnya pesakit tu memang meninggal lah. Meninggal. Okay. Itu adalah antara sebab-sebab kita punya kerajaan tak bagi seluduk binatang yang pelik-pelik lah. Binatang yang pelik-pelik saya kira. Okay. Baik. Okey, untuk bagi antivenom ni ada beberapa indication lah, antaranya lah perlu kita tengok hemostatic abnormality, lepas tu adanya sign of neurotoxic lah, seperti yang ada ptosis, external ophthalmoplegia, paralysis. So tu semua kita boleh start bagi antivenom. Okey. Lepas tu dia apabila adanya cardiovascular abnormality macam hypo, so tanda-tanda shock, lepas tu daripada ECG tu ada abnormal, so biasanya pegawai perubatan akan boleh start dengan antivenom lah. Lepas tu daripada berkemungkinan pasien ni ada acute kidney injury, so daripada oliguria, anuria, lepas tu ada resin blood creatinine dalam urea lab tu, so daripada situ doktor mungkin pegawai perubatan mungkin boleh bagi antivenom lah. Okay. Baik. So local envenoming, so local ni sebenarnya dia macam external lah. So daripada local swelling tu, kalau local swelling involving more than half of the bitten limb within 48 hours of the bite, swelling after bites on the digit. So okay, so daripada tanda-tanda ni, kalau dia orang dapati ada je tanda-tanda macam ni, so sepertinya dia orang akan start antivenom lah. Sebab bukan je semua kes perlukan antivenom. Okay. Okay, development of enlarged tender lymph node draining the bitten. Okay. Baik, yang ini adalah dangerous snake, main bikin potentially dangerous snake. Baik, apa maksudnya? Maksudnya adalah ada setengah ular ni yang dia seakan-akan, okay, dia seakan-akan
So macam yang saya tunjukkan ni, yang sebelah kiri ni adalah ular kata tebu. So ular kata tebu ni memang potentially dead. Memang bahayalah, potentially dangerous dia juga dead juga sebenarnya. So yang sebelah kanan ni adalah ular ada setengah tempat ada panggil ular tiung. Tapi dia seakan-akan macam yang ular tiung ni dia hitam, dia belang kecil-kecil. So kalau ikutkan ular ini dia tak berbisa, dia tak ada bisa dan tidak membahayakan lah kalau ikutkan. Okey. Okey. So yang ni yang saya sebut tadi, Malayan blue coral, blue coral, red-headed crate. So yang dua ni berbisa dan yang tak ada antivenom kalau ikutkan yang Malayan blue coral ni. So yang ni pink-headed red snake. So memang kalau kita tengok ni memang lebih kurang. So yang ni sebenarnya yang ni tak berbisa. Yang pink-headed red snake ni tak berbisa. Cuma kalau ikutkan beza daripada sini adalah kedua-dua ni ekor dia merah. Yang ni dia punya ekor sama dengan badan dia. So yang ni memang tak berbisa. Yang dua ni memang berbisa. Okey. Sama juga yang ni adalah type Peninsula Pit Viper. Yang ni adalah Cameron Pit Viper. Yang ni adalah red tail green snake, apa orang panggil ular daun. So dia dua-dua dia kali hijau. Kadang bila kita jumpa yang Pit Viper ni, kita ingatkan ular daun. Kita suka hati pergi pegang. Sebenarnya berbisa. Yang dua-dua ni berbisa, yang ular daun ni memang tak berbisa lah. Okey. Okey. Baik. Itu sahaja sebenarnya kita punya perkongsian pada petang ini. So saya pun bukanlah expert, bukan expert ular. So tapi ada minat sikit lah berkaitan nak belajar berkenaan ular. So itu saja apa yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Saya tahu banyak kurang, saya tahu memang banyak kurang. Tapi insyaAllah kita belajar sedikit lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendengar saya punya CME. Terima kasih sekali lagi kepada JKTU PPP sekali lagi. Itu saja perkongsian saya pada petang ini. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.